Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, sedangkan kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alatan perang. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sebelum kamu bersyukur atas kemenangan itu. Ayat sebelum ni bercakap pasal perpaduan Islam dan perkara-perkara unsur-unsur yang boleh mengancam perpaduan Islam itu. Dan kemudian menyatakan perang. Tapi sebelum bercakap pasal perang itu, dia bercakap dalam 2 ayat tentang strategi perang. Strategi perang dalam ayat 121 dahulu menyatakan Nabi SAW keluar pada pagi hari untuk menentukan tempat duduk orang-orangnya di kawasan mana, tempat mana, apa peranan masing-masing di dalam peperangan itu. Dan perkara yang pokok sekali ialah sanggup meninggalkan tempat tidur bersama keluarga. Itu ghadauta min ahlika tabawi'ul mu'mini maqa'ida lil qital. Ghadauta keluar pagi, min ahlika tinggal isteri, tinggal keluarga. Ini juga strategi. Kesanggupan membuang dunia sebenarnya untuk mencari akhirat, satu perkara yang sangat penting. Pada ketika ini jika kepentingan diri berbangkit, maka strateginya salah. Dan yang kedua pula, Nabi dapat mengatasi salah faham di antara 2 kumpulan. Izhammat ta'ifatan. Ketika 2 kumpulan dari kamu terasa lemah semangat. Mengapa mereka terasa lemah? Kerana orang Madinah yang baru saja memeluk Islam diseru oleh Nabi supaya melawan kafir Quraisy di Madinah. Ini sesuatu yang tidak mungkin mereka tanggung sama sekali. Mereka tidak mempunyai pengalaman perang sebelum ini. Mereka mempunyai pengalaman berkelahi ada. Tetapi berperang menggunakan senjata tidak mungkin. Musyrikin Mekah adalah kaum yang tahan lasak. Jadi bilangan mereka yang ramai, alat kelengkapan yang cukup. Sedangkan orang Madinah mereka boleh beriman kepada Allah, boleh beriman kepada Nabi sebagai Rasul. Tetapi untuk menolak kebangsaan puak mereka, kebangsaan Khazraj dengan Khazrajnya, Aus dengan Ausnya, orang Madinah dengan orang Madinahnya, orang Muhajirin dengan orang Muhajirin, itu tidak mungkin. Kebangsaan mereka masih hangat lagi. Nabi SAW dapat menghapuskan setelah mereka ini segala fahaman kepuakan ini dileburkan dalam satu acuan iman. Wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalaulah Allah sudah menjaga kamu, penting apa lagi bangsa Aus, Khazraj, kabilah, tak ada, buang sajalah. Cukup dengan payung iman dan payung Islam untuk melindungi kamu. Ini sebagai ayat persediaan untuk bercakap pasal perang Badar dan perang Uhud. Kerana perang ini bukan nak cerita pasal perang. Perang bunuh orang tak penting. Sebenarnya itu tidak penting. Nabi tidak nak bunuh. Sahabat-sahabatnya bukan matlamatnya bunuh, tapi untuk menegakkan ajaran Islam. Sebab itu kita belajar agama. Barangkali kita belajar agama pun kita ni satu pendekatan yang salah. Bila belajar agama, saya nak belajar sejarah perang. Berapa orang dibunuh, macam mana dia punya kemenangan. Kita salah, kita tanam dalam pemikiran anak-anak kita pengajaran perang itu. Tetapi bagaimana peperangan, apa matlamatnya tidak diutamakan. Tapi yang kita nampaknya jalan-jalan peperangan, strategi peperangan dan kemenangan dalam peperangan. Matlamat itu barangkali tidak cukup untuk diajar. Padahal jika Islam bukan peperangan. Jika ditanam pada mereka kefahaman tentang Islam bukan peperangan, tetapi rahmat yang diutus Allah, kelahiran Nabi Muhammad misalnya, utamakan sifat-sifat Nabi Muhammad, akhlaknya, bagaimana muamalahnya dengan manusia, dengan masyarakat, pembentukan negara, mungkin ini lebih baik. Tetapi saya rasa saya belajar sekolah kecil dulu, sejarah kita diutamakan, pengajian sejarah
sejarah. Dan sejarah ni bukan sejarah Nabi banyaknya. Sejarah perang, Uhud, Badar. Seolah-olahnya bila melihat Islam, perang dulu yang pertama. Ayat Quran bila ingin berbicara tentang Badar dan Uhud ini, dia bercakap pasal iman dahulu dan bagaimana Islam berjaya menghapuskan rasa kepuakan dalam masyarakat itu. Dihapusnya dengan iman, disebutnya di sini. Ditutupnya dengan perpaduan dengan unsur-unsur luar yang tidak boleh masuk dalam masyarakat Islam, kerana unsur-unsur luar ini boleh memecahkan perpaduan Islam. Katanya, yang dulunya disebutnya bitanah. Kemudian ayat 1, 2, 3 katanya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam perang Badar sedangkan kamu berkeadaan lemah. Peperangan Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah di dalam bulan Ramadan. 17 Ramadan berlaku peperangan ini. Mengapa peperangan ini berlaku? Peperangan ini kerana kaum musyrikin, orang Arab Quraisy, pimpinan Abu Sufyan merasa sombong, merasa tidak puas hati kerana Nabi datang ke Madinah dapat menyelamatkan orang-orangnya. Mereka mahu supaya Islam di Madinah juga dihapus. Nabi SAW menyedari cita-cita ini, cita-cita kaum musyrikin yang tidak senang. Nabi menyedari juga bahawa kaum musyrikin akan tiba suatu masa nanti, dia akan mengadakan pakatan dengan kaum Yahudi di Madinah untuk meruntuhkan Islam. Ini semuanya ada pada Nabi. Nabi SAW juga menyedari bahawa orang Mekah selalu berolang-alik ke Syam untuk membawa barang-barang dagangan, dan mengumpul kekuatan. Nabi menyedari perkara ini. Jadi oleh kerana itu, Nabi sudah merasai betapa penatnya, jerih payahnya orang-orang musyrikin lakukan terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya waktu mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka larang bawa keluar wang, harta benda, bawa keluar keluarga, anak-anak, mereka larang semuanya. Harta mereka dirampas, mereka dikurung dan sebagainya. Waktu di Mekah dulu, hubungan persemandaan juga dilarang sama sekali. Tak boleh antara mereka dengan orang Islam, dan banyak lagi sekatan yang mereka kenakan. Berjayalah beberapa orang daripada Mekah ini berhijrah ke Madinah. Nabi dapat tahu yang Abu Sufyan memimpin satu angkatan dagang. Angkatan dagang ini membawa barang-barang keperluan yang begitu besar untuk dibawa ke Madinah, untuk dibawa ke Mekah, yang nanti orang Mekah akan senang dengan sebab barang-barang ini. Lalu Nabi SAW kumpulkan beberapa orang untuk sekat angkatan dagang itu. Mengapa disekat? Kerana mereka telah melakukan perbuatan yang lebih daripada itu lagi waktu hijrah dahulu. Ini ingin membalas. Abu Sufyan keluar, mereka memang tidak niat nak perang, tetapi mereka telah melakukan kesilapan. Mereka telah melakukan penganiayaan terhadap orang-orang muhajirin. Sekalipun mereka keluar untuk berdagang, mungkin pada ketika itu alat kelengkapan perang tidak ada pada Abu Sufyan. Tetapi umat Islam juga tidak ingin berperang, ingin menyekatkan angkatan dagang itu, ingin merampas barang-barang inilah. Dengan barang-barang ini mereka kumpul akan menyerang pula umat Islam. Jadi dengan itu umat Islam berjaya dalam membuat sekatan itu, menjadikan Abu Sufyan sekali lagi mengumpulkan angkatan tentera untuk menyerang Madinah, untuk menyerang. Berlakulah peperangan Badar di dalam bulan Ramadan. Umat Islam bilangannya 300, mereka lebih dari 1000 lebih, dengan pakaian, dengan kelengkapan senjata dan pasukan berkuda dan sebagainya. Mereka kalah dalam peperangan itu. Umat Islam mencapai kemenangan kerana strategi yang betul, imannya yang kuat sekalipun semangat kebangsaan Arab mereka itu berkobar-kobar, tetapi Nabi SAW dapat mengatasi masalah itu dengan strategi iman, dengan strategi kedudukan tempat dan sebagainya. Ayat ini menyatakan perkara itu. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, dan sesungguhnya Allah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Allah yang menolong kamu dalam peperangan Badar. Peperangan Uhud pun nanti dalam tahun ketiga Hijrah berlaku lagi peperangan Uhud, kerana lanjutan daripada peperangan Badar yang kaum musyrikin kalah dalam peperangan itu. Sekali lagi mereka kumpulkan kekuatan lebih besar, dengan disertai oleh kaum wanita, dengan disertai pasukan rebana. Dengan pada ketika itu
umat Islam lain pula keadaannya. Umat Islam telah diatur oleh Nabi SAW di Bukit Uhud, tetapi mereka tidak mengikuti arahan Nabi SAW, kerana apabila ada tanda-tanda kemenangan, tentera segera merebut harta rampasan perang, menjadikan kedudukan tentera kacau bilau dalam peperangan Uhud. Tapi ayat menyatakan sebagaimana Allah tolong kamu dalam peperangan Badar, sepatutnya dalam peperangan Uhud kamu mendapat pertolongan Allah juga. Tetapi oleh kerana iman kamu lemah pada ketika ini, bilangan tentera lebih besar, kelengkapan senjata lebih besar, pasukan berkuda lebih besar, lain-lain juga lebih besar, pedang, senjata dan sebagainya, tapi kamu kalah. Kamu kalah. Mengapa? Hati kamu, iman kamu pada ketika ini, perpaduan kamu sudah runtuh pada ketika itu, maka menyebabkan kamu kalah. Tapi nak bercakap pasal perang Uhud ini tak boleh pergi terus pada perang Uhud, bercakap dulu pasal perang Badar. Kerana dalam peperangan Badar ini ternyata pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, perpaduan dan imannya cukup kuat dalam peperangan ini. Katanya walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah tolong kamu untuk mencapai peperangan, kemenangan di dalam peperangan Badar, wa antum azillah, sedangkan kamu berkeadaan lemah. Apa arti berkeadaan lemah pada ketika ini? Berkeadaan lemah, bilangan orang yang kamu dapat kumpul 313 orang tanpa senjata. Apa bagaimana kamu boleh perang? Kamu lemah pada ketika ini. Lemah dari sudut kekuatan tentera. Kekuatan tenaga manusia juga lemah pada ketika ini. Sebab kamu kumpulkan muhajirin yang tidak mempunyai apa-apa selain daripada mampu keluar berjalan kaki. Ada di antaranya pula yang tidak berkasut dan sebagainya boleh keluar. Azillah, kamu lemah. Ingat Allah menolong kamu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakwa, yakni sekalipun kamu lemah, tetapi iman kamu kuat, ketakwaan kamu tinggi, keikhlasan yang kamu yang mantap, kukuh, maka sebab itu kamu beroleh kemenangan. Tetapi nanti dalam mana-mana peperangan pun seharusnya peperangan Badar menjadi contoh. Peperangan Badar menjadi contoh. Mana-mana peperangan yang dilakukan tidak memakai strategi peperangan Badar, ini strategi iman, dia akan kalah dan dia tidak akan dapat melawan musuh sekalipun bilangan mereka kuat. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan supaya kamu akan bersyukur terhadap kemenangan itu. Orang yang tidak ada takwa padanya tidak mengerti bagaimana untuk bersyukur kepada Allah. Mereka dalam peperangan nampak kepada mereka bagaimana untuk rampas unta, rampas kuda, rampas kelengkapan perang untuk merampas, untuk mendapat harta. Peperangan bukan jalan untuk mendapat harta, tetapi untuk menegakkan keimanan. Jika dapat harta maka alhamdulillah, jika tidak pun kejayaan akhirat adalah lebih baik. Tentera yang keluar untuk peperangan, mereka berhasrat untuk mendapat dua kebaikan. Ihdal husnayain, imma syahadatu wa imma nasr. Sama ada mati syahid wa imma nasr. Kemenangan di dalam peperangan Ramadan di Mesir, saya masih ingat macam. Kemenangan mengapa? Peperangan berlaku di dalam bulan Ramadan. Ulama memberi fatwa berbukalah pada hari peperangan. Tenteranya menjawab, kami tidak membuat berbuka, kami ingin berbuka di dalam syurga. Berbuka di dalam syurga. Rahsia kemenangan mereka ialah kerana iman mereka. Sebelum ini beberapa kali mereka sudah kalah. Kemudian istaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyuminnakum sallallahu alaihi wasallam.